Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita bangga dan kagum dengan apa yang dilakukan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Beginilah yang kita ingin teladani. Agong membayar zakat 10 juta ringgit. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim membayar zakat berjumlah 10 juta tahun ini. Cek dengan nilai tersebut telah diserahkan oleh Baginda kepada Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor, Haji Nasri Mad Ali di Johor Bahru. Ia disaksikan oleh Mufti Johor, Datuk Yahya Ahmad. Perkara itu dimaklumkan oleh Baginda menerusi laman rasmi Facebook rasminya. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita nak kongsi berkait dengan isu Agong bayar zakat 10 juta ini ialah Agong telah menunjukkan kualiti teladan yang harus dibuat oleh rakyat Malaysia. Baginda telah membayar apa yang sepatutnya dibayar. Tapi rakyat di Malaysia ini kadang-kadang ada pula yang lalai tak nak bayar. Bukan sekadar tak bayar zakat, tapi ada juga yang lalai dan sengaja tak nak bayar cukai pendapatan pula. Itu yang membuatkan Anwar Ibrahim seringkali mengecam. Termasuklah orang-orang kaya, tycoon, maha kaya di luar sana. Anwar Ibrahim menggempur beberapa orang yang kaya di Malaysia dengan tuntutan supaya membayar cukai. Ada ramai yang tak bayar cukai. Yang terkenal sekarang ini ialah di mahkamah telah diputuskan bahawa ada bekas Perdana Menteri yang dituntut oleh LHDN membayar cukai. Bukan sikit pula. Ianya bernilai sangat banyak. Sehingga bilion. Anda nak tahu siapa? Carilah di Google, type saja Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri yang dihendaki membayar cukai tertunggak bernilai bilion. Anda tahu siapa orangnya? Nak tahu siapa? Cari di Google. Ada orangnya. Dan telah pun diarah dalam perbicaraan sekarang juga berkait dengan isu-isu 1MDB. Bekas Perdana Menteri itu telah pun diperintahkan untuk membayar cukai. Tapi sekarang ini masih dalam proses rayuannya. Saudara, selain daripada itu, ada juga orang kaya di Malaysia nih yang tegar nak mengisytiharkan harta pula. Tak tahulah, takut kedapatan, mungkin takut kedapatan nilai harta yang terlalu banyak, tak nak mengisytihar harta tu kenapa? Itu mungkin ada kaitannya dengan pembayaran cukai. Sebab kalau semua hartanya dikumpul, maka ianya juga ada berkaitan dengan cukai. Kalaulah hartanya itu dahulu hanya 10 juta, rupa-rupanya ada lagi aset yang tersembunyi dan tidak diisytihar, dan tiba-tiba dia layak sebenarnya membayar 20 juta cukai, maka adalah 10 juta yang tidak dibayar. Jadi kalau dihitung-hitung demi hitung, berapalah semua tuh. Inilah kadang-kadang yang menjadi geramnya rakyat apabila kalau rakyat nih konform terpaksa membayar cukai sebab wajib. Ada yang dipotong gaji, ada juga yang membayar secara by hand, ada juga syarikat yang kecil kena bayar juga sebab itu kewajiban. Tapi yang geramnya ada orang kaya raya yang lihat nak bayar cukai. Jadi kita lihat sekarang betapa Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong memberikan kita teladan yang terbaik. Baginda tanpa berkata apa-apa, telah pun bayar zakat sebanyak 10 juta. Satu nilai yang sangat banyak, tapi Baginda mengikut kewajiban. Wajibnya harus bayar, kita semua juga ikut teladan tersebut.
Bagi Anda semua yang di luar sana, jangan pula terpengaruh dengan kata-kata orang yang macam bijak tapi bodoh. Antaranya ialah ada orang dalam Facebook baru-baru ini menularkan, kononnya mereka kata sebelum mengisi padu, mereka tak dihubungi LHDN. Tapi selepas selesai isi padu, ya isi pangkalan data utama Malaysia negara, tiba-tiba pula dihubungi oleh LHDN. Itu bukan salah LHDN. Itu mungkin salah Anda. Kerana sebelum ini tak pernah istihar harta, tak pernah bayar cukai. Bila sudah kedapatan rupa-rupanya, Anda layak bayar cukai. Bagi kita semua tak perlu marah. Kita perlu bersyukur kerana dengan adanya padu, ramai orang yang sudah kedapatan ingkar perintah, tak ikut kewajipan membayar cukai. Jadi kita patut bersyukur, gembira kerana ramai yang sudah kedapatan ingkar tak bayar cukai. Dengan itu, dengan nilai cukai yang ada, secara tidak langsungnya negara kita boleh menikmati uang yang lebih banyak untuk pembangunan negara, kemajuan negara. Itu yang kita nak tunggu. Tambah pula sekarang ini tata kelola kerajaan makin bertambah baik. Dikurangkan ketirisan supaya uang yang dibayar pembayar cukai itu sampai kepada semua rakyat. Jadi dengan adanya perang rasuah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang bersama dengan semua jentera negara termasuk SPRM, maka saya yakini, kita yakini uang yang ada akan lebih sampai tepat pada sasarannya. Saudara-saudara sekalian, saya bersyukur kerana adanya berita ini, maka kita dapat meneladani orang yang tepat. Daulat Tuanku, daulat Tuanku. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Laporan kali ini memang mengejutkan. Adakah Zafrul akan letak jawatan keluar daripada Parti UMNO? Atau adakah Zafrul akan naik pangkat menggantikan Megat Zulkarnain sebagai Ketua UMNO di Selangor? Wow. Dengan itu, ada satu cadangan yang hebat, luar biasa daripada penulis yang saya minati, yaitu Sabudin. Dalam web sabudin.com, beliau menulis satu artikel yang luar biasa hebat. Beliau kata, gugurkan Megat Zulkarnain, lantik Tengku Zafrul Ketua UMNO Selangor. Ini apabila Tengku Zafrul begitu lantang mengkritik, mendedahkan kepincangan yang berlaku dalam UMNO Selangor. Jadi oleh sebab itulah saya tertarik dengan kata-kata di akhir artikel Sabudin ini. Apabila dia kata sudah sampai masanya untuk Megat Zulkarnain diganti segera. Dia ada selama ini pun macam tiada. Cuba dulu try. Cuba try kata tulisan ini. Cuba try dulu Tengku Zafrul pula. Manalah tahu, sebagaimana dia rajin bercakap, dia juga rajin bekerja. Manalah tahu kan? Mana tahu dengan muka baru Tengku Zafrul ini, UMNO Selangor akan hidup dan mampu bersaing dengan parti-parti yang lain pada PRU atau PRN akan datang. Selepas melepaskan jawatan sebagai Bendahari UMNO Selangor, Tengku Zafrul, Tengku Abdul Aziz nampaknya terus bersuara mengenai permasalahan dan kekurangan yang ada dalam parti itu di negeri tersebut. Bahkan katanya sejak PRU 15, di mana UMNO tidak menang walau satu kerusi, diikuti dalam PRN yang memperlihatkan UMNO hanya menang 2 kerusi, tiada apa-apa yang dilakukan oleh kepimpinan UMNO negeri untuk memulihkan kedudukan parti. Sepatutnya, ujar Tengku Zafrul, dengan 2 keputusan buruk itu,
Ia merupakan amaran terakhir untuk UMNO Selangor supaya segera berubah dan menyadari realiti. Ini satu perkara yang memang terbaik daripada Tengku Zafrul. Sekarang ini, kata Zafrul, sudah 8 bulan selepas PRN, tapi masih tak ada apa-apa. Postmortem mendalam tak ada. Strategi baru untuk tawan hati rakyat juga tak ada, katanya. Ini satu pendedahan yang menarik. Bagaimana pemimpin-pemimpin UMNO di Selangor tidak buat postmortem mendalam? Bagaimana pemimpin-pemimpin UMNO di Selangor belum ada strategi baru untuk tawan hati rakyat? Sedangkan UMNO ialah parti berpengalaman, boleh kata antara parti paling berpengalaman di Malaysia. Jadi tidak hairanlah kalau mereka terus dirundung kekalahan. Rupa-rupanya ini yang belum dibuat menurut Tengku Zafrul, belum ada postmortem mendalam dan strategi baru untuk tawan hati rakyat pun belum ada juga. Secara umum, menurut Tengku Zafrul, yang juga Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, perancangan untuk memperkasa UMNO di Selangor adalah bersifat hambar. Dengan terus bersuara mengenai kedudukan UMNO Selangor, meskipun setelah meletak jawatan sebagai bendahari, Tengku Zafrul nampaknya tidak bersikap tegas. Tengku Zafrul nampaknya tidak bersikap lepas tangan, maafkan saya. Tidak bersikap lepas tangan begitu saja setelah mengumumkan pengundurannya. Membaca coretan dan isi hati yang diluahkannya kali ini, dapat dirasai beliau sebenarnya mempunyai banyak idea dan perancangan serta kecintaan yang lebih tinggi untuk memulihkan semula kedudukan UMNO. Tidak keterlaluan untuk dikatakan, meskipun berjawatan menteri, Tengku Zafrul tidak seperti kepimpinan UMNO Selangor sedia ada yang barangkali berfikir, tak mengapa UMNO tidak benang banyak kerusi. Yang penting asalkan dapat jadi sebahagian daripada kerajaan. Sebaliknya, Tengku Zafrul mahu UMNO memenangi lebih banyak kerusi, kalaupun tidak mampu berkuasa selepas ini. Untuk itu, ada baiknya jika Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi segera menggugurkan Megat Zulkarnain Omardin daripada jawatan pengerusi UMNO Selangor dan melantik pula Tengku Zafrul sebagai penggantinya. Megat Zulkarnain yang kalah di Parlimen Gombak pada PRU 15, kemudian kalah lagi di DUN Gombak Setia ketika PRN, cukuplah sekadar jadi setiausaha politik Zahid Hamidi dan Ketua UMNO bahagian Gombak saja. Sudah sampai masanya untuk beliau diganti segera. Dia ada selama ini pun macam tiada. Coba try Tengku Zafrul pula. Mana tahu sebagaimana dia rajin bercakap, dia juga rajin bekerja. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.